Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Alhamdulillah, pada pagi ini kita teruskan lagi pelajaran kita. Sila buka muka surat 24 untuk kamu rujuk dalam kitab kamu. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada kamu semua mengenai jiran. Apa yang kamu faham mengenai jiran? Mafhumul jiran. Ma ra'yuka an mafhumul jiran? Soalan saya ingin tanya apa pandangan kamu tentang jiran yang kamu faham. Adakah jiran ini sama seperti ibu bapa ataupun sama seperti rakan atau sahabat atau sebagainya. Jadi saya harap kamu boleh jawablah masing-masing. Okey. Baik, untuk seterusnya saya ada soalan. Hal indakum al-jiran? Okey. Jawapannya mestilah na'am ataupun la. Tapi saya rasa untuk zaman sekarang ni tipulah kalau kita tak ada jiran kan. Jadi insyaAllah saya rasa semua ada jiran. Jadi kamu perlu jawablah sama ada na'am ataupun la. Soalan saya seterusnya, kaifa muamalatukum ma'al jiran? Bagaimana masa muamalah? Ingat lagi tak masa muamalah? Berhubungan kamu bersama dengan jiran. Okey. Bagaimana hubungan kamu dengan jiran? Adakah dengan keadaan yang baik? Ataupun kamu duduk bersendirian? Tak mahu berjiran dan sebagainya. Tapi saya rasa anda semua merupakan orang yang sentiasa ingin bersahabat dengan orang lain ataupun memerlukan sesama jiran. Kerana jiran ni amat penting kerana untuk membantu kita, contohnya dalam kesusahan dan sebagainya, kita ada orang yang boleh bantu kita. Okay, baik. Okey. Sebelum saya maafkan saya sebab sebentar tadi saya telah menyebut muka surat berapa. Okey. Okey, maaf muka surat 25. Saya cakap 24 kan. Okey, ini muka surat 25. Okey, baik. Sila lihat muka surat 25. Dan kamu boleh lihat di situ mafhumul jar. Okey, saya akan bacakan ni secara rawak lah mafhumul jar dan dia tidak tersusun dengan betul. Jadi tugas kamu nanti adalah kamu susun kefahaman kamu mengenai jiran ini. Okey, di sini disertakan beberapa qaul ataupun pandangan ulama mengenai jiran. Okey, saya bacakan yang pertama yang dalam petak imbun hijau. Okey, lepas ni kamu perlu baca. Sebelum kamu jawab soalan, perlu kamu baca. Wa ammal akhar faqala inna haddul jiwari 40 daran min kulli nahiyah. Ini ada pendapat lain. Wa ammal akhar, pendapat lain mengatakan bahawa batas bagi jiran itu adalah 40 buah rumah. Daripada sudut, sama ada sebelah depan, sebelah belakang, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi 40 buah rumah ke depan, ke belakang, dan ke kiri dan kanan tu adalah mesti kira jiran kita. Belah atas tak adalah. Mana ada jiran yang berada atas kecuali yang duduk rumah flat. Baik. Okay, yang seterusnya di petak warna biru, wal qawlus sadis ra'a anal jiranu min jama'ahum hayyun. Dan pendapat yang ketiga, ra'a anal jiran, memberi pendapat bahawa jiran itu min jama'ahum hayyun, sesiapa yang hidup ataupun yang bersama-sama di sekeliling kita.
Okey. Siapa yang di sini kita tu dia adalah jiran kita. Tak kira lah sama ada pak cik kita ke, saudara mara kita ke dan sebagainya, dia adalah jiran. Okey. Baik, seterusnya yang berwarna pink tu, ikhtilaful ulama fi tahdidil jar ala aqwalin kathirah. Okey. Apa makna ikhtilaf? Berbeza pandangan ulama pada mengatakan jiran itu pada beberapa pendapat. Maksudnya pendapat jiran ni ada banyak lah dari segi pandangan ulama. Baik, pendapat seterusnya, wal akhiru minha i'tabara al-jar man shalla ma'aka salatal fajri fil masjid. Okey. Dan yang terakhir sekali, dikatakan jiran itu siapa yang solat bersama dengan kamu pada solat pagi, solatul fajri, solat apa? Solat subuh lah, fil masjid. Ada yang mengatakan bahawa jiran itu adalah siapa yang solat bersama dengan kita pada waktu subuh di dalam masjid. Okey, ni ada lain pendapat lah. Dan yang kelima, pendapat yang kelima, wa awwalu hadhil aqwal innal jar huwa man sami'a iqamatis solah. Okey. Adapun pendapat yang pertama mengatakan bahawa jiran itu adalah orang yang mendengar bila dilaungkan azan. Siapa-siapa yang dengar laungan azan itu juga dikirakan sebagai jiran. Jadi kat sini ada lima pendapat ulama. Okey, dan saya minta anda semua untuk menyusun semula pendapat ulama ini dalam bentuk karangan lah. Maksudnya mana dia yang pertama, mana dia pendapat yang pertama dan pendapat yang terakhir. Kamu buat dalam satu karangan pendek, karangan ringkas, satu perenggan sahaja, dan nanti jawapan hendaklah kamu snapkan dan hantar pada saya secara personal. Okey, dan selepas saja kamu buat karangan tersebut, saya minta kamu buka kitab, kitab apa nama ni, kitab aktiviti muka surat berapa ni 20. Okay, muka surat 20, dan cuba kamu susunkan sebahagian daripada maklumat-maklumat yang diberikan pada muka surat 20 itu kamu susun. Dia sebenarnya tak jauh lari, tak jauh beza dengan apa yang saya terangkan tadi. Cuma bahasanya kat sini diolah semula dan kamu susunkan yang mana yang pertama dan mana yang kedua. Okey? Dan untuk akhirnya, sebelum saya tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, nanti dalam kitab muka surat 25 ini, di bawah tu ada di bawah hayya nuraji'. Okey, ada kalimah mutaradifah. Okey, kalimah mutaradifah ni adalah perkataan seerti. Jadi cuba kamu sebut dan kamu datangkan dia punya mutaradifat, perkataan seerti, dan mana-mana perkataan yang kamu rasa tidak dapat kamu fahami, boleh rujuk kamus dan cuba dihafal, kerana perkataan-perkataan ini juga merupakan perkataan yang boleh masuk dalam pemeriksaan. Jadi kamu perlu hafal lah perkataan ini. Okey. Dan satu lagi, di sekolah saya telah edarkan satu buku latihan untuk LAM, ada di rak tingkatan 2. Jadi nanti saya akan bagikan gambar dan diharap kamu semua dapat ambil buku latihan ini supaya kita dapat sama-sama buat latihan. Okey. Terutamanya dalam tempoh PKP ni, dalam kita masih PDPR, sebelum kita masuk ke sekolah, insya-Allah kita akan buat latihan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih di atas kerjasama kamu, dan jangan lupa letakkan kehadiran pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.